Kepada cikgu. Selamat malam, 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 cikgu. Malam. Okey, dah makan malam ni? Dah. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Okey, disebabkan okey, cikgu dengar. Okey, disebabkan minggu depan kita ada ujian, jadi cikgu akan adakan kelas tambahan lah pada malam ini. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, cikgu. Okey, jadi cikgu cuma nak ulang kaji balik topik yang menjadi fokus kepada ujian kamu nanti, dan ini merupakan topik malam kita lah malam ni. Okey, dah ready ke nak ke Jepun malam ni? Ready. Jadi, cikgu. Bye. Cikgu dah beli tiket flight dah. Oh, dah beli tiket flight. Okey, sebelum cikgu mulakan, suka untuk cikgu ingatkan kalau kamu nak tanya soalan ke apa, kamu kena tekan button raise hand tu. Jadi cikgu tak nak kelas cikgu nanti macam bunyi macam lalat tau. Yang tu nak cakap, yang ni nak cakap. Okey, faham tak? Faham. Okey. Okey, malam ni ada yang tak datang ke? Ada, cikgu. Lambatnya respon. Ada, cikgu. Okey, Sali satu kelas tadi cikgu nak kamu catatkan kehadiran dan bagi dekat cikgu ya. Sali ada ke satu kelas? Sali? Tadi ada cikgu, mungkin Salih pergi tandas kot. Oh, okey. Okey, malam ni cikgu nak sentuh bab 3, tingkatan 4 iaitu pendudukan Jepun di negara kita, dan nama pun kita nak ulang kaji kan, jadi cikgu akan adakan banyak aktiviti lah dengan kamu. Okey, boleh ke? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, Aiman, next slide. Okey, sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita pada malam ini, cikgu nak tayangkan 3 filem yang bertemakan pendudukan Jepun di negara kita. Jadi sila bagi perhatian sebab pada akhir tayangan video ni cikgu akan pick up random nama kamu untuk teka dan bagi ulasan apa yang kamu dapat dari filem yang cikgu tunjukkan ini. Okey, jom kita mula. Semua orang suka tengok video kan? Suka, cikgu. Baca buku tak suka. Okey, jadi kita tengok video. Okey, jadi kita tengok video yang pertama ni. Okey, bagi perhatian je, dan cikgu akan panggil di antara kamu. Kau nak bertahan orang putih buat apa, Alif? Kita ni sama-sama Melayu. Kau jangan mengaku Melayu. Orang Melayu takkan hianat sesama bangsa sendiri. Murah sangat kemaruah kau. Kau sanggup gadai pada si pengkhianati. Kau sama aja membelot. Asia memang untuk orang Asia. Jadi siapa pembelot? Kami Tuan Miyamoto, Tuan Cakap, Nippon tak
Okey. Cikgu nak panggil Salam. Salam ada ke? Salam. Ya, ada cikgu, ada. Okey, cikgu nak tanya, filem apa yang cikgu tayangkan tadi dan cikgu nak kamu ulaskan apa yang kamu nampak dari apa yang filem itu tadi. Cikgu perlu buka kamera ke? Tak apa kan? Tak buka. Pulang kalau line sangkut tak perlulah. Okey, filem tadi filem 29 Februari 2012 cikgu. Okey, jadi apa yang kamu dapat dari tayangan tadi? Okey, kalau kita lihat tayangan tadi tu memperlihatkan babak kedatangan Jepun di tanah Melayu dan juga memperlihatkan kaedah risikan yang dilakukan oleh tentera Jepun, serta kita dapat lihat pembunuhan tentera Jepun lakukan terhadap pengikut-pengikut British. Itu saja cikgu. Okey, betul Salam. Terima kasih. Betul. Okey, tayangan video yang kedua. Tuan-tuan, Tuan Guru Gawah Abang, hanya orang Asia sahaja yang tahu apa yang orang Asia perlukan. Jepun mai sini untuk majukan kita semua orang Melayu supaya kita boleh memerintah negeri kita sendiri. Ini janji Jepun, tuan-tuan. Tanah orang Asia hanya untuk orang Asia sahaja. Sures. Okey, untuk tayangan video kedua ni cikgu nak panggil pelajar perempuan pula lah. Cikgu nak panggil Syahira. Boleh tak kamu teka filem apa dan bagi ulasan apa yang kamu dapat daripada filem yang cikgu tunjukkan ini? Yang ni filem Embun ke cikgu? Betul, filem Embun. Kalau saya tengok yang saya faham daripada tayangan tadi tu kan, dia Jepun tu dia pujuk orang Melayu dengan gunakan slogan Asia untuk Asia. Dia kata hanya orang Asia saja yang boleh tolong orang Asia. Itu yang saya faham daripada tayangan tadi. Dia menggunakan slogan ataupun propaganda untuk menarik sokongan daripada orang Melayu. Okey, filem yang tayangan video yang ketiga. Hari makin hari, hidup kami semakin sempit. Kawan bertukar musuh, bayi baru ada di mana-mana. Mereka dah lepaskan kita daripada cekaman British. Lelaki semua kena bantu.
Okey, untuk tayangan video yang ketiga, cikgu nak panggil Nabiha. Nabiha, kamu boleh tolong nyatakan filem apa yang cikgu tunjukkan tadi dan bagi sedikit ulasanlah apa yang kamu dapat dari tayangan video yang cikgu tunjukkan tadi. Hello, cikgu dengar suara saya? Cikgu dengar. Silakan. Cerita tu saya tengok dengan mak saya. Cerita tu tajuk dia Pulang kan cikgu? Pulang. Cerita tu dia nak Betul, cerita dia pulang. cerita tu dia nak cakap macam kedatangan Jepun dekat tanah Melayu. Lepas tu ada orang yang pakai baju hitam yang duk jerit-jerit cakap Asia untuk orang Asia tu kira tali barut Jepun lah. Dan lepas tu itulah yang saya faham propaganda tu. Tu cikgu. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Okay, cikgu harap dengan tayangan video yang cikgu tunjukkan tadi, kamu semua dapatlah input sedikit dari filem-filem yang ditayangkan itu ya. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Boleh cikgu teruskan kelas. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, terima kasih Nabiha. Okay. Kita masuk kepada dasar pentadbiran. Dasar pentadbiran kita ada 3. Cikgu nak Clarice, boleh tolong kamu bacakan dasar pentadbiran tentera Jepun? Clarice? Oh, Clarice ada masalah lain ke? Okey, tak apa, cikgu bacakan. Okey, dasar pentadbiran Jepun ni terbahagi kepada 3, iaitu pentadbiran tentera Jepun, dasar terhadap Raja-Raja Melayu dan juga dasar kepimpinan tempatan. Okey, next. Okey, kita tengok dasar pentadbiran. Dari peringkat awal, tanah Melayu ni digabungkan dengan Sumatera untuk membentuk kawalan pertahanan khas yang berpusat di Singapura. Dan pada April 1944, Tanah Melayu dan Singapura disatukan berASEAN kerana berbentuk sistem politik antara British dan juga Belanda. Dan akibatnya Singapura pada ketika itu Singapura dikenali sebagai Shonan-tu atau dikenali sebagai Pulau Cahaya Selatan yang diasingkan pentadbirannya di Tanah Melayu atau dikenali sebagai Malai Baru, manakala Sabah dan Sarawak, Brunei, ia digabungkan di bawah satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Kita Borneo. Okey, next. Okay, cikgu akan pergi secara ringkas sebab saat lagi kita ada aktiviti. Okey, kita tengok dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Cikgu nak Syahira tolong bacakan poin pertama dan juga kedua. Boleh tak? Boleh cikgu. Cikgu dengar tak? Kawan-kawan dengar tak? Okey, cikgu dengar. Okey, yang pertama mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Yang seterusnya diberi bayaran pencen sebelum perang. Okey, walaupun tentera Jepun ni mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu, tetapi kedudukan mereka sebagai Sultan tu tetap diletak di bawah pengawasan Gemena Jepun. Sebab apa? Sebab tentera Jepun ni diorang nak menyekatlah kuasa yang menyekat kuasa Sultan tu. Okey, next. Okey, kita tengok dasar terhadap kepimpinan tempatan. Okey, tentera Jepun ni dia bertindak memberi peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan juga berpengalaman. Dan langkah ini bertujuan untuk atasi masalah dan kekurangan pegawai dan untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan. Dan mereka juga menubuhkan institut latihan pemimpin-pemimpin muda atau dikenali sebagai Kwaku Renjo. Dan ini bertujuan untuk melatih dan menanam cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Macam kita dapat lihat sekarang, kilang-kilang yang dari Jepun pagi-pagi sebelum mula kerja, diorang pun ada melakukan
senaman ringan kan pagi-pagi tu. Okey, next. Okey, dasar ekonomi. Dasar ekonomi disebabkan kemelesaitan yang berlaku, tentera Jepun ni memperkenalkan sistem ekonomi kawalan di mana rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan penyelidikan bahan ditubuhkan. Ia bertujuan untuk mengawal sedia peluputian barangan dan membuat penyelidikan baru. Dan daripada dasar ekonomi ni kita dapat lihat mata wang Jepun ataupun wang pokok pisang dicetak tanpa kawalan sehingga berlaku inflasi. Okey. Inflasi tu macam barang duit lebih daripada barang. Okey. Next. Okey, kita tengok dasar sosial terbahagi kepada 3 iaitu pendidikan, catatan penghasilan makanan dan juga layanan terhadap penduduk. Okey, next. Okey, dasar pendidikan. Cikgu nak Tarmi tolong bacakan poin pertama, kedua dan ketiga. Yang Okey, berguna cikgu. warna kuning, merah dan juga Pertama, menutup sekolah Cina dan Inggeris. Kedua, bangunan sekolah dijadikan keperluan pentadbiran Jepun. Seterusnya yang mana cikgu? Yang biru ke yang hijau? okey. Warna biru, nombor 3 kan? Okey. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan iaitu Haku Ichiu. Dan yang keempat adalah Okey. tujuannya untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat dan juga berusaha memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat. Okey, kalau kita dapat lihat dekat sini, dasar pendidikan. Mereka menutup sekolah Cina dan juga sekolah Inggeris dan mereka memperkenalkan sistem persekolahan Jepun yang dikenali sebagai Haku Ichiu. Tujuan dia untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat. Okey, next. Okey, satuan dan penghasilan makanan. Okey, semasa pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu berlaku satuan dan penghasilan makanan disebabkan inflasi yang berlaku tadilah yang cikgu terang tadi. Jadi mereka memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting dan satuan makanan ni dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan. Dan pentadbiran tentera Jepun, mereka menggalakkan untuk menanam makanan sendirilah sebab barang kurang, duit banyak. Jadi akan berlaku masalah lah dekat situ. Jadi kempen tambah lebih makanan diperkenalkan oleh tentera Jepun pada ketika itu. Okey, next. Okey, layanan terhadap penduduk. Cikgu nak apa? Cikgu nak salam lah. Salam, tolong baca poin pertama, kedua dan ketiga. Okey, poin pertama, layanan berbeza diberikan mengikut kaum berdasarkan kepentingan mereka. Yang kedua, tentera Jepun memberi layanan baik kepada orang Melayu dan pribumi lain bertujuan mendapatkan sokongan bagi melicinkan pemerintahan. Dan yang ketiga, orang Cina, tentera Jepun memberikan layanan yang kejam disebabkan perang Cina-Jepun. Okey, kalau kita dapat lihat kat sini, Jepun dia memberi layanan yang berbeza kepada penduduk di Tanah Melayu. Contohnya, Melayu dan juga India, dia memberi layanan yang baik. Manakala kaum Cina, dia memberi layanan yang kejam. Disebabkan perang Cina-Jepun berlakulah. Dan kalau kita dapat lihat layanan baik yang diberi kepada kaum India, mereka membantu orang India untuk menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan juga Borneo. Manakala kaum Cina ni, dia mengalami kesengsaraan yang lebih teruk berbanding bangsa Melayu, India serta pribumi di Sabah dan juga Sarawak. Sebagai contohnya, layanan kejam yang dilakukan di Tanah Melayu dengan penubuhan landasan kereta api maut. Ini merupakan antara bukti kekejaman tentera Jepun di mana mereka dipaksa menjadi buruh
untuk membina landasan kereta api. Jadi landasan kereta api ni dia telah mengorbankan banyak nyawa sebab mereka dipaksa untuk membuat sehingga siap lah. Ini juga merupakan salah satu kepentingan tentera Jepun semasa menjajah tanah Melayu. Okey, next. Okey, kita pergi kepada aktiviti pengukuhan. Okey, cikgu dah remind kan tadi bagi tumpuan sebab kita ada aktiviti ataupun latihan lah untuk kamu ingatlah nanti. Okey. Aiman boleh sharekan aktiviti tu? Okey, aktiviti ni cikgu akan tekan dan cikgu akan tekan dan cikgu akan panggil di antara kamu untuk terangkan apa yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, kita boleh mula. Yang pertama, Aiman boleh tekan dekat kad tu. Okey, landasan kereta api maut. Okey, cikgu nak undur. Tekan undur. Okey, landasan kereta api maut. Cikgu nak Kadilah. Kadilah ada ke? Ya, saya cikgu. Kadilah. Cikgu nak kamu jelaskan apa yang kamu faham dengan landasan kereta api maut ini. Okey, apa yang saya faham, landasan kereta api maut ni merupakan salah satu bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Dan dalam pembinaan ni terdapat ramai yang terkorban disebabkan oleh kurang makanan, ubat-ubatan, terdapat pelbagai jenis penyakit dan juga mereka terpaksa melakukan kerja-kerja berat serta suasana yang agak teruk di tempat kerja. Itu je yang saya tahu, cikgu. Okey, terima kasih Kadilah. Okey, betul jawapan Kadilah tu. Ia merupakan satu bukti kekejaman tentera Jepun pada ketika itu. Okey, slide yang kedua. Haku Ichiu. Okey, cikgu nak Syafiqah Syafif. Bolehkah kamu terangkan apa yang kamu faham mengenai Haku Ichiu ni? Syafiqah ada ke? Boleh cikgu, ada. Dengar tak? Pasti cikgu dengar. Okey. Hakko Ichiu merupakan sistem persekolahan Jepun yang diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat. Lepas tu dia mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Tentera Jepun juga berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia untuk menghapuskan pengaruh barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Betul ke, cikgu? Betul cikgu. Pandangnya jawapan kamu. Okey, nanti boleh dapat markah penuh ya dalam ujian kalau kamu jawab macam ni. Okey, terima kasih Syafiqah. Sama. Kita pergi kat yang ketiga. Kat yang ketiga. Saya boleh cikgu. Okey, Dah pusing ke? Boleh tahu. okey. Pentadbiran Satu tentera makanan. Jepun Tapi memperkenalkan Ordinal Kawalan Harga Barangan untuk kawal kekurangan makanan. Selain itu, Satuan makanan ini dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan juga gula. Betul tak cikgu?
Betul. Disebabkan inflasi yang berlaku dekat Tanah Melayu pada ketika itu, berlakunya satu makanan lah sebab duit banyak tapi barang kurang. Jadi berlaku masalah lah kat sini. Okey, terima kasih Darmi. Kat yang seterusnya. Sama cikgu. Okey, layanan kejam. Cikgu nak panggil Huda. Huda ada ke? Ada cikgu. Huda, cikgu nak kamu terangkan apa yang kamu faham dengan perkataan layanan kejam ni. Testing. Cikgu, Okey, cikgu dengar. layanan kejam ni kejam kan cikgu? Ya, cikgu faham kejam. Tapi apa yang dimaksudkan dengan layanan kejam tu yang cikgu terangkan tadi dalam slide tadi? Bagi saya lah, tentera Jepun ni dia bagi layanan kejam kepada mereka lanjutan daripada perang Cina-Jepun. Lepas tu orang Cina-Jepun Cikgu faham perang Cina-Jepun. orang Cina-Jepun ni dia dipaksa bayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa perang Cina-Jepun. Sebab tu lah dia bagi layanan kejam. Astagfirullahaladzim. Betul tak cikgu? Okey. Bersemangat ya kamu Huda jawab layanan kejam ni. Kamu ada pengalaman ke layanan kejam ni? Tak ada lah pengalamannya cikgu, tapi saya tengok kan gambar-gambar yang orang Jepun buat dekat kita punya nenek moyang tu. Begitu kejam sekali. Ya, cikgu faham. Okey, terima kasih Huda. Okey cikgu. Okey, kita pergi ke kat yang seterusnya. Puan Kun Renjo. Okey, cikgu nak panggil pelajar lelaki pula. Sali ada ke? Ada cikgu. Sali. Okey, berdasarkan slide cikgu tadi lah. Apa yang saya faham, saya buat secara ringkas kot. Waktu zaman Jepun tu, dia menubuhkan Konrenjo ni sebagai institut latihan kepimpinan muda atau Korenjo lah, untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan masyarakat tempatan dekat Tanah Melayu. Okey, betul. Terima kasih Sali. Okey, untuk kat yang terakhir, Shonan 2 dan Malai Baru. Okey, cikgu nak panggil Syahira. Syahira boleh ke terangkan dekat cikgu apa yang kamu faham mengenai perkataan Shonan 2 dan juga Malai Baru ni? Boleh cikgu. Apa yang saya ingat daripada cikgu terang tadi, Shonan tu ni nama yang Jepun bagi dekat Singapura. Lepas tu yang Malai Baru ni nama untuk Tanah Melayu. Betul tak cikgu? Betul Syahira. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Cikgu ada letak video temu bual orang Sumba tau. Orang Sumba tu yang hidup pada zaman pemerintahan tentera Jepun pada ketika itu. Okey, jom kita lihat. Kamu ada ke saudara-saudara yang ada pengalaman hidup pada zaman tentera Jepun ni? Maksudnya macam Tok Wan ke, Tok ke, ada tak? Ada, cikgu. Tak ada, dah meninggal cikgu, tok saya. Okey. Jadi kita tengok video ni dulu ya. Okey. 3, 2, Mek 1. kuat umur 83. Mek ingat tu mek kecil lagi bobo. Pakai mula dia tak ada kain, tak ada baju, pakai begitulah. Alhamdulillah biasa. Alhamdulillah biasa. Umur berapa cikgu? Masa tu bangga balik.
bahasa Jepun naik. Aku begitu. Kali lupa matilah. Nama Haji Mukhtar bin Muhammad, umur 102 tahun. Berkurang pukul 1.12 kita sudah tuan. Cik aku kata gapo dia tuan gapo mari kapal 2 buah mari tukar mari maruk 2 gitu. Kena kacau lah. Bawa badannya ni. Kerja Jepun. Dia tak asal tak badan. Dia nak kapal kau. Ni ikat. Ni semua air kau. Semua air kau ni ngetel betul. Semua air kau. Tapi ni jejak. Motor. Kalau mati. Kena masuk dalam lubang mula tok kit dia buat aku buat lubang ingat lagi tu masuk dia tu ya dia masuk aku duk dia Jepun lah dia Jepun lepas dia apa tu Dia mari jalan ke kapung lah. Jalan kaki je lah. Gerak tak ada. Dia mari ke kapung. Ada menjaga lah. Dia nak ayat ke ayat. Anak muda lagi tak tahu lepas ni. Orang takut. Dia padi dia ambil. Kita buat padi ke apa dia ambil. Saya kerja dia. Telefon. Seminggu ni sekali. Dia keluar. Dia keluar. Dia gagal 60 sen kali. Kepala tu kan kisah start kepala dengan askar Jepun. Dia buat dua kamu lah. Aku jalan. Awak aku tengok tu orang belakang berdiri tu sih. Jadi aku beradu dah. Dah beradu dah. Harap! Mari. Siapa panggil? Jepun lah. Jepun panggil? Dia panggil aku lah. Tak lagi tu? Panggil. Harap! Habo! Sudah jawab! Aku duduk. Sepak. Apa Pak? Jepun sepak aku dah kena. Dia kata tu. Dia tak tahu apa. Tahu kau kan? Kata lah. Okey, dari apa yang cikgu tunjukkan video temu bual orang Sumber ini, jadi cikgu sendiri ada bukan cikgu lah, cikgu ada 2 tok wan saudara yang pernah berkhidmat sebagai home guide waktu pemerintahan tentera Jepun dekat Tanah Melayu. Kamu tahu kan tugas home guide tu apa? Saira, kamu tahu tak tugas home guide tu apa? Tak tahu cikgu. Okey, home guard tu ditubuhkan untuk mengawal kemarahan kuasa tentera Jepun lah pada ketika itu. Jadi cikgu ada 2 wan saudara yang pernah berkhidmat sebagai home guard, dan cikgu juga ada stok yang ada sampai sekarang, umur dia dalam 80-an something macam tu, dan dia selalulah cerita masa pendudukan Jepun di Tanah Melayu tu, Jepun pernah datang sampai kampung cikgu tau. Jadi alasan kenapa wanita pada zaman dulu kahwin awal, sebab diorang nak elakkan dari diambil oleh tentera Jepun lah. Jadi kalau diorang dah kahwin, Jepun ni tak ambil lah diorang sebab diorang dah ada suami macam tu. Okay, next slide. Kita lihat perjuangan rakyat dalam menentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Okey, next. Okey, penentangan yang dilakukan oleh ada penentangan individu. Okey, cikgu senaraikan dekat sini ada 5 yang terdiri daripada Lieutenant Adnan Saidi, Lieutenant Ibrahim Aladita MC, Corporal Yaakob Hidin, Sibil Katigasu dan juga Gul Chansing. Okey, jom kita tengok tugas-tugas yang ataupun bentuk penentangan yang dilakukan oleh mereka ini. Okey, next. Okey, kita lihat yang pertama, Lieutenant Adnan Saidi. Beliau terlibat dalam pertempuran Bukit Candu, Singapura, dan pertempuran ini sengit tau. Dan dia sekaligus menjulang nama Regimen Askar Melayu pada ketika itu. Yang kedua, cikgu nak Huda, boleh tolong bacakan dekat cikgu tak? Huda? Ya, sayang. Udah. Boleh tolong bacakan tokoh yang kedua tak dekat cikgu?
Beliau Lieutenant Ibrahim Aladita MC. Ya, udah ada dalam talian ke? Udah. Okey, Ada tak cikgu apalah. lain dia pun. Ada. Lieutenant tak apalah, Ibrahim tak apa, Aladita. Okey. Beliau terlibat dalam Beliau? menyelamatkan hampir 2,000 orang tentera bersekutu yang terperangkap di kawasan pantai Johor. Okey, terima kasih Huda. Lain kamu tak okey ke Huda? Cikgu panggil dia 3 kali tak dengar. Biasa cikgu malam-malam. Okey, cikgu faham. Okey, yang ketiga, tokoh yang ketiga, Korporal Yaakob Bidin. Korporal Yaakob Bidin ni dianugerahi pingat military medal atas keberaniannya dalam pertempuran di Pasir Panjang. Kalau kita lihat dulu, orang-orang dulu, dia orang nak bertempur dengan musuh-musuh ni macam senang je. Sekarang macam, bukan cikgu cakap tak ada semangat keberanian tu, tapi macam kurang lah kan? Betul tak? Setuju tak kelas? Setuju tak kelas? Ya, setuju Balik-balik. cikgu. Kenapa tak ada respon? Kau kat tidur ke? Setuju. Cikgu dengar tak? Line saya Apa, tak cikgu okey cikgu. Oh, ya ke? Okey. Okey, next. Okey, tokoh yang keempat, Gulchen Singh. Gulchen Singh ni dia bentuk penentangan dia, apa yang dapat cikgu simpulkan, dia menyebarkan risalah dan juga propaganda dengan menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Okey, dan yang kelima, Sibil Kartigasu, dan beliau bertindak menyembunyikan radio. Dulu dah ada radio tapi dia orang kena senyap simpan lah, takut dirampas kan. Sembunyikan radio dan berkongsi maklumat yang diperoleh dari siaran radio British. Okey, next. Okey, ada juga penentangan dari MPAJA. MPAJA tu Malayan People Anti-Japanese, di mana orang Cina mendapat perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya kerana layanan kejam yang diberikan oleh tentera Jepun. Dan tujuan MPAJA ini ditubuhkan untuk mengelakkan mereka dari diseksa dan juga dibunuh. Dan seperti mana yang kita dapat lihat, seramai 165 orang anggota PKM diberikan latihan di sekolah khas di Singapura untuk menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila terhadap tentera Jepun. Dan mereka dihantar ke Tanah Melayu untuk membentuk pasukan gerila yang menjadi asas kepada pembentukan 8 regimen MPAJA. Okay, next. Okey, selain itu kita juga ada Force 136. Cikgu nak panggil Clarice. Bolehkah kamu bacakan untuk cikgu? Clarice? Oh, mic saya tak dapat buka. Okey, tak apa, cikgu nak panggil Resha. Resha, bolehkah tolong bacakan untuk cikgu? Boleh. Okey, Force 136. Okey. British mendudukan Southeast Asia Command, SEAC, yang berpusat di Colombo, Sri Lanka, dan membentuk unit khas Force 136 pada tahun 1943. Anggota Force 136 mendapat latihan di Sri Lanka dan dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam atau diturunkan dengan payung terjun dari kapal terbang bertujuan mendapatkan orang Melayu dan menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Okey, terima kasih Resha. Okey, seperti mana yang kita pelbagai bentuk penentangan yang ditubuhkan di Tanah Melayu lah untuk menentang pendudukan tentera Jepun pada ketika itu. Okey, next. Okey, dekat sini kita dapat lihat kronologi penentangan yang dilakukan oleh Force 136. Okey, kamu boleh baca kat sini. Pada Disember 1944, anggota Force ni dia berjaya mendarat di Hulu Perak dengan bantuan pegawai daerah Gerik iaitu Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman, iaitu Askar Melayu Setia ditubuhkan. Manakala pada Januari 1945,
Anggota Force 136 berjaya mendarat di Raut Pahang dengan bantuan penolong daerah Raut, Yuk Mahidin, dan pada ketika ini gerila Wataniah Pahang ditubuhkan. Dan yang ketiga, Februari 1945, anggota Force 136 berjaya mendarat di kampung, maafkan cikgu ada typo dekat situ, di kampung Kuala Janing, Kedah dengan bantuan pegawai daerah Kedah dan juga Tunku Abdul Rahman. Pada ketika ini, gerila Kedah dibentuk. Okey, next. Okey, kita bagi latihan pengukuhan. Okey, latihan ni cikgu nak kamu, cikgu akan nyatakan pernyataan dan kamu akan pilih tokoh mana yang cikgu akan tunjuk nanti. Aiman boleh tolong sharekan latihan itu? Hai. Okey, yang pertama. Beliau terlibat dalam menyelamatkan 2,000 orang tentera bersekutu yang terperangkap di kawasan pantai Johor. Okey, untuk soalan ni cikgu nak... Okey, Huda, kamu boleh jawab? Saya cikgu. Okey, cikgu buka. Tadi saya dah cakap dah cikgu. Okey, cikgu apa tunjuk? Ibrahim Cikgu Aladita. tunjuk ni, jadi kamu... Alah, cikgu nak tunjuk gambar supaya kamu pilih. Okey, tak apa. Ibrahim Aladita MC. Beliau terlibat dalam menyelamatkan 2,000 orang tentera bersekutu yang terperangkap di kawasan pantai Johor. Okey, yang kedua. Okey, cikgu tak payah tunjuk gambar lah. Kamu just bagi nama dia, ya. Okey, yang kedua. Okey, menggerakkan penentangan terhadap tentera Jepun dengan cara menyebarkan risalah dan propaganda, dan beliau menggunakan nama samaran iaitu Lion of Malaya. Siapakah dia? Siapa nak jawab soalan ni? Okey, Resha. Cikgu, Gurchen Singh ke cikgu? Betul, Gurchen Singh. Beliau menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Okey, terima kasih Resha. Okey, yang ketiga. Terlibat dalam pertempuran Bukit Candu, Singapura, dan pertempuran ni berlaku secara sengit dan sekaligus menjulang nama Regimen Askar Melayu. Okay, siapakah dia? Siapa nak jawab? Tolong angkat tangan. Okey, Syairah. Syairah tolong jawab. Siapakah dia? Saya cuba ya cikgu. Kalau salah tolong betulkan ya. Lieutenant Adnan. Betul tak cikgu? Lieutenant Adnan. Okey, betul. Saya pandai. Dia pandai. Itu penangan Syairah. Okey. Okey, beliau terlibat dalam pertempuran Bukit Candu. Okey, dan yang keempat, menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat yang diperoleh dari siaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Siapakah dia? Siapa nak jawab? Tolong angkat tangan. Okey, Resha lagi. Okey, Resha, tolong jawab. Siapakah dia? Shibil, apa nama belakang dia? Katigesu Shibil Katigesu. Okey, terima kasih Resha. Okey, terima kasih juga dekat Clarice sebab jawab di ruangan komen. Okey, yang kelima. Okey, beliau dianugerahi pingat military major atas semangat keberaniannya dalam pertempuran di Pasir Panjang. Okey, tinggal satu tokoh je lagi ni. Siapakah dia? Siapa nak jawab tolong tekan Saya nak jawab. siapa tu? Saya Fatin Atira nak jawab. Fatin Atira. Siapa nak Fatin Atira? Saya rasa ni Corporal Yaakob Bidin. Betul ke cikgu? Cikgu tak dengar. Betul Fatin Atira. Terima kasih. Beliau dianugerahi
Ingat military medal atas semangat keberaniannya dalam pertempuran di Pasir Panjang. Okey, ini saja latihan aktiviti yang kita beralih kepada perbahasan yang selanjutnya. Cikgu ada buat blueprint tau. Sekejap ya. Aiman boleh sharekan tu tak? Sekejap, cikgu sharekan link dekat ruangan komen. Aiman tolong tukar number of question. Ada tutup. Okey, semua pelajar boleh tekan link yang cikgu bagi dekat ruangan komen. Cikgu buat blueprint ni sebab dia senang tau. Soalan dia akan terpapar dekat skrin telefon kamu. Kalau cikgu buat Kahoot, dia soalan dekat skrin kan, jadi macam susah sikit lah nak jawab. Okey, blueprint ni dia game yang siapa cepat dia dapat markah yang banyak lah. Dia sama juga dengan Kahoot. Okey, semua dah dapat masuk ke? Cikgu 5 question ke? 5 question ke cikgu? 5. Cikgu ada ID tak? Sekejap. ID dia apa cikgu? Kamu nanti.
baru dengar. Dengar, cikgu. Okey. Okey, ada lagi ke yang nak masuk? Kalau tak ada, cikgu nak start Ingat ya, ini merupakan markah bonus dan cikgu akan tambah dari markah tu. Kenapa kan? Kita dah boleh mula lah, Aiman. Okey, soalan akan tertera dekat skrin. Ready? Okey, jawab. Set. Go! Siapa yang jawab betul, dia akan terjadikan penangat dulu tau. Soalan kedua. Okey, Clarice, nombor 3. Saya nombor 1. Okey, tepuk tangan kepada diri sendiri. Okey, pandai. Okey, Aiman boleh berbalik kepada slide tak? Okay, cikgu rasa sampai sini saja pembelajaran kita pada malam ini. Sebelum cikgu akhirkan kelas cikgu pada malam ini, cikgu nak panggil Sakina. Boleh kamu simpulkan apa yang cikgu ajar pada malam ini? Sakina ada tak? Saya tak dengar suara cikgu. Sakina. Okey, tak apalah, cikgu panggil Huda. Huda masih di talian ke? Ya, saya cikgu. Huda tolong simpulkan apa yang kita belajar pada malam ini. Okey, baik cikgu. Pada malam ini saya mendapati kelas kita semua dan rakan-rakan sekelas faham, okey, bagaimana Jepun datang. Cikgu tu ada Sakina. Tak apa cikgu. Tak apalah, kamu teruskan Huda. Okey. Bagi saya, tentera Jepun datang ke tanah Melayu ini menyebabkan pelbagai kesan, sama ada daripada segi politik, ekonomi dan juga sosial, cikgu. Okey. Jadi daripada sini kita boleh lihat bagaimana kita sebagai seorang rakyat Malaysia boleh mengharumkan nama negara kita, ataupun kita patut berasa bangga dengan prajurit-prajurit pada zaman dahulu yang telah berjuang untuk negara kita, cikgu. Okey, terima kasih Huda. Bersemangat lagi ya kamu jawab. Okey, cikgu rasa sampai sini saja pembelajaran kita pada malam ini. Cikgu doakan agar kamu dapat jawab dalam ujian yang akan diadakan nanti. Okey, selamat maju jaya. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Thank you.